Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Khairul Anwar Yahya sempena sembang-sembang berkaitan dengan pilihan raya negeri Melaka. Dan ketika ini, hari ini saya berada di Dewan Undangan Negeri RIM. Bersama saya ialah calon Perikatan Nasional Puan Azalina Abdul Rahman. Ya. Okey Puan, pertandingan 3 penjuru ya di DUN RIM ini, Puan akan bersaing dengan calon Pakatan Harapan Prasad Kumar dan juga calon Barisan Nasional UMNO Datuk Dira Abdul Zahar. Di DUN RIM ini dahulu pada PRU ke-14, kawasan ini adalah kawasan UMNO ya, Barisan Nasional, dengan majoriti yang tipis 536 undi, berbanding dengan bilangan pengundi 13,672. Okey, Puan pun busy saya nampak. Sebelum saya tanya soalan yang hangat, yang panas di DUN RIM ni, saya memang pengundi di DUN RIM ini kenal Puan Azalina, tetapi ramai rakyat Malaysia yang belum kenal Puan Azalina. Walaupun Puan adalah ketua Wanita Perikatan Nasional ya. Mungkin Puan boleh introduce, kenalkan diri Puan. Okey, pertama sekali saya ucap terima kasih kepada saudara Khairul Anwar daripada Suara Merdeka. Betul. Kerana sudi menjemput saya dalam bual bicara ni. Saya rasa teruja dapat bersamalah berkongsi, mungkin ramai yang tak kenal saya lagi. Jadi nama penuh saya Azalina Abdul Rahman, anak kelahiran Kampung Cendera. Kampung Cendera dalam kawasan DUN RIM ini. Ya, jadi saya anak jati kawasan inilah. Umur 44 tahun. Walaupun mukanya macam umur 24 tahun. Gurau ya. Okey, jadi saya mendapatkan pendidikan awal semuanya dalam kawasan Jasin, daripada sekolah rendah sampailah sekolah menengah, dan akhirnya menyambung menuntut pengajian tinggi di Universiti Putra Malaysia lah. Ada dalam ijazah sarjana muda Sains dan Teknologi Makanan. Itulah serba sedikit tentang diri saya. Sudah berkeluarga Puan? Ya? Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, anak 4 orang. 4 orang ya. Puan bertanding ni telah mendapat restu suami, anak-anak. Alhamdulillah, mereka memang merestui penglibatan saya dalam politik sejak daripada awal. Kalau nak diikutkan pengalaman saya baru cuma 5 tahun. Waktu itu ketika September 2016, waktu Bersatu mula-mula ditubuhkan. Itulah sebenarnya permulaan saya terlibat dalam politik. Okey. Itu memang parti pertama ya? Parti pertama yang saya ingin terlibat secara serius. Okey. Saya nak tanya soalan tu nanti akhir sekali. Sebelum tu, soalan yang utama ni, yang penting sekali di DUN RIM ini. Puan bersaing dengan seseorang yang popular di luar sana. Di sini saya tak tahulah. Tapi di luar sana memang telah popular. Datuk Dira Abdul Zahar. Beliau ni juga anak bekas Ketua Menteri Melaka. Bagaimana agaknya, adakah ini memberi satu tekanan kepada Puan untuk mendapatkan satu kerusi bagi Perikatan Nasional pada pilihan raya nanti? Okey, saya fikir Khairul, pengundi sekarang ni bijak menilai, dan alhamdulillah kerana saya berasal daripada kawasan ini, saya banyak terlibat dengan masyarakat di sinilah. Jadi mereka pun mudah menemui saya di mana saja ya. Dan kebetulan sepanjang PKP baru-baru ini, sebelum kita Melaka beralih ke Fasa 4, saya banyak terlibat dalam misi bantuan bakul makanan kepada rakyat yang memerlukan. Sebab kita tahu ramai yang terjejas pendapatan dan sebagainya. Kebetulan saya adalah sukarelawan skuad prihatin negara yang memang turun padang ke bawah membantu rakyat siang dan malam. Dalam Facebook saya, Azalina Abdul Rahman, tuan-tuan dan perempuan boleh lihat, saya selama 2 tahun ni memang membantu orang ramai. Saya merisikokan diri, masa tu pun COVID tengah tinggi. Saya merisikokan diri untuk membantu orang ramai. Sebab kadang-kadang ada kes yang di rumah tinggal 2-3 cupak beras. Sebegitu tertekannya keadaan rakyat waktu itu. Jadi bagi saya, peluang tu saya dah ambil lama bertemu masyarakat. Jadi kita raikan demokrasi untuk pilihan raya ni. Jadi pada saya, mungkin rakyat boleh menilai saya lah. Saya membantu mereka bukan sekadar kerana nak menghadap pilihan raya. Jadi memang saya berjiwa nak membantu masyarakat. Okey. Soalan saya Puan tak jawab. Adakah tertekan kerana Dira seorang yang popular? Okey. Pada saya ialah dia popular, tapi untuk memilih seorang wakil rakyat di kawasan, mungkin pengundi-pengundi bijak menilai wakil rakyat bagaimana yang
patut mereka pilih. Jadi pada saya, perkhidmatan saya dah bagi, walaupun ada sedikit tekanan, ya, tapi bagi saya okeylah, boleh dikawal, tak ada rasa tertekan lah. Dari segi Puan sendiri berbanding calon-calon yang lain, saya nak tanya, adakah Puan telah membuat analisa mengenai calon-calon yang lain, kelemahan dan kelebihan mereka untuk Puan atasi, terutama Dira? Okey. Saya sebenarnya kurang memfokus kepada lawan saya, kerana apa yang saya fokus, apa yang saya boleh bantu rakyat. Pada saya itu lebih utama, kerana saya nak berdepan dengan masyarakat, bukan 100-200 orang, 13,000 rakyat yang sedang menilai saya punya perkhidmatan. Jadi saya lebih memfokus apa yang saya boleh bantu mereka lah. Okey Puan, itu mengenai Dira lah, berkaitan dengan isu-isu setempat. Saya ada terbaca bahawa di Dun Rim ini, masalah utama dia ialah masalah bekalan air kepada penduduk. Katanya masalah ini telah berlaku 30 tahun dah berlanjutan. Puan pun orang di sini. Sebenarnya apa masalah bekalan air di Dun Rim ini? Okey. Saya dapat makluman bahawa kita ada satu tangki air di kawasan tersebut. Di kawasan yang banyak terlibat adalah Kampung Seri Kesang dan Taman Seri Kemendo. Jadi tangki itu memang saya pun tidak tahu mengapa sampai sekarang tak boleh digunakan. Sama ada betul-betul total defect ataupun mungkin ada sedikit kecacatan pada tu yang tak boleh, ataupun salah dia punya struktur ke sampai tak boleh menampung air dipenuhkan. Jadi malangnya kawasan tersebut terpaksa menerima air direct daripada tangki yang berada jauh di Selandar. Jadi apabila tekanan air rendah tu, sedikit banyak penduduk kawasan tersebut memang terganggulah bekalan airnya. Jadi saya melihat isu tu bukanlah isu yang tak boleh diselesaikan. Sama ada, pertama kita bantu mengkaji kenapa tangki air yang dah sedia ada sebenarnya tak boleh digunakan. Andai kata memang secara total struktur tangki air tersebut tak boleh digunakan, maka kita mesti menyediakan tangki-tangki yang bersifat seperti tangki PVC yang besar, mungkin bilangan yang kecil tu kena buat 10 sampai 10 unit untuk diletakkan kawasan bagi menampung kawasan Kampung Seri Kemendo dan Taman Seri Kemendo saja. Saya fikir benda tu insya-Allah kita boleh ikhtiarkan untuk diatasi. Ya. Berapa kawasan yang sebenarnya terjejas? Adakah keseluruhan Dun atau kampung-kampung yang tertentu? Di kawasan itu saja, kerana mereka menerima air direct daripada tangki Selandar. Itulah punca yang kawasan tersebut sebenarnya selalu berdepan dengan kurang bekalan air. Tekanan air rendah saja memang secara automatically dia akan terganggulah. Apa yang akan Puan lakukan jika Puan dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan ini untuk atasi masalah ini once and for all? Okey, masalah air ke tadi ke atau masalah yang lain-lain? Masalah air itu dulu kita pergi. Jika saya dipilih dan diberi mandat untuk menjadi wakil rakyat kawasan ini, itulah antara agenda utama saya untuk mengatasi apa saja masalah penduduk, terutamanya bekalan air di kawasan tersebut. InsyaAllah saya pun nak tidur malam lena tu, Khairul. Saya tak nak terganggu benda yang tak boleh macam ni kan, menghantui sampai berpuluh tahun. Kita mengkaji dan saya pasti yakin ada jalan keluar. Puan, kenapa agaknya wakil rakyat sebelum ni tidak dapat menyelesaikan masalah ini? Saya agak kurang pasti. Bukan sekadar masalah bekalan air saja, sebenarnya masalah internet capaian yang agak slow, terutama yang melibatkan kawasan di Baruh Rim, bawah Rim. Bawah Rim ni memang banyak masalah-masalah lain yang saya tidak pasti mengapa tak diatasi. Dan patutnya itulah yang patutnya diberi keutamaan kerana melibatkan ramai orang. Anak-anak, PDPR online, begitu juga dengan peniaga-peniaga online. Jadi jika diberi peluang, itulah antara agenda utama saya lah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini masalah internet ni masalah pendidikan, Puan, bukan masalah nak bermedia sosial, nak update kita punya Facebook, nak update kita punya Instagram, tapi telah digunakan untuk pelajar-pelajar untuk belajar bersama-sama guru mereka. Jadi Puan kata Puan telah menjadi sukarelawan ketika COVID melanda. Bagaimana agaknya anak-anak di sini belajar tanpa talian internet yang stabil? Inilah saya melihat keluhan mereka apabila internet kurang laju, maka anak bermasalah nak masuk kelas secara online dan banyak yang keciciran. Jadi saya sama berduka cita lah melihat keadaan ini dan
Yalah, walaupun ada setengah-setengah mobile handphone nombor tu yang agak laju, tapi masih terganggu. Jadi ianya tidak berjalan lancar lah. Memang saya turut bersimpati lah. Di sini ada berapa banyak menara telekomunikasi? Saya agak kurang pasti, tetapi saya dipahamkan ianya terhenti setakat kampung terentang. Kampung terentang. Jadi di kawasan terus tu dia sudah mulai kurang lah untuk dia punya capaian tu. Mungkin kalau Puan jadi wakil rakyat nanti mungkin Puan boleh meminta kerajaan negeri kalau ditadbir oleh Perikatan Nasional membina satu menara telekomunikasi di sini. Saya melihat juga memang kerajaan Perikatan Nasional dia beriltizam untuk meningkatkan taraf untuk jaringan internet ni. Jadi saya fikir itulah antara agenda utama jugalah untuk menaik taraf. Puan, selain daripada dua masalah ini, ada masalah-masalah yang lain yang Puan turut fokuskan untuk bantu masyarakat jika dipilih sebagai wakil rakyat nanti? Okey. Saya melihat antara isu utama di kawasan Dun Rim ni adalah soal kebajikan yang ramai sebenarnya tercicir, terlepas pandang dan sebagainya. Jadi tercicir macam mana? Tercicir maksudnya jauh daripada pembelaan ya. Contohnya memang memerlukan perhatian pihak berwajib soal bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat contohnya, perlukan perhatian kerusi roda. Jadi banyak kes-kes yang sepanjang saya tempoh bergerak menyantuni masyarakat, saya jumpa kes tersebut dan saya dapat selesaikan. Bukan sekadar mendengar tapi saya dapat selesaikan. Jadi saya beriltizam nak menyelesaikan jugalah isu-isu kebajikan bagi golongan yang terpinggir dan tercicir ini. Adakah itu termasuk dalam apa yang telah dibentangkan oleh Perikatan Nasional dalam manifesto je yang ada 6 tunjang? Dari 6 tunjang ni, mana satu tunjang yang Puan rasa memang sesuai untuk penduduk di Dun Rim ini? Okey. Ke-66 saya dah baca, ke-66 teras ikrar Perikatan Nasional ada 6 tunjang tersebut. Boleh dikatakan semuanya penting untuk di bawah Dun Rim. Sebab kita tak nak ada rakyat yang tercicir jauh daripada pembelaan. Namun kalau diberi tanya soalan mana yang satu lebih penting, saya melihat teras tunjang keprihatinan rakyat. Kerana bukan sekadar soal kebajikan, soal yang permohonan PPRT ya, banyak jugalah kes-kes yang terpencil yang perlukan perhatian segera. Yang saya fikir keprihatinan rakyat tu merangkumi keseluruhan di bawah Dun Rim ini. Puan, kalau boleh kita rangkumkan berapa ramai yang agaknya keluarga dari golongan B40, M40 yang daif, Puan ada kategori itu di sini? Okey, secara detail maklumat tersebut saya tidak dapat. Tapi memandangkan Dun Rim ni berada di kawasan luar bandar, saya menjangkakan 85% adalah golongan tersebut lah. Berapa persen? 80 ke 85%. 80 ke 85%. Walaupun begitu saya tengok kawasan ni bersih ya, tersusun indah. Saya nak tanya Puan tentang ikrar yang telah Puan ucapkan bersama-sama dengan 27 calon Perikatan Nasional yang lain. Kenapa agaknya PN ini betul-betul memberi fokus kepada membenteras rasuah dan menghalang wakil-wakil rakyatnya daripada mengamalkan rasuah? Seperti yang saya awal katakan bahawa rakyat pengundi sekarang ni bijak menilai. Jadi mereka betul nak mendukung pemimpin yang lebih berintegriti, bersih dan bebas daripada rasuah. Begitu juga kurangnya kerenah birokrasi lah daripada segi pentadbiran kerajaan. Jadi apabila ikrar anti rasuah diangkat sumpah oleh ke-28 calon DUN di bawah Perikatan Nasional, saya melihat inilah usaha yang kerajaan Perikatan Nasional nak tunjuk kepada rakyat kita komited terhadap anti rasuah. Kerana kita sedia maklum rasuahlah yang menjatuhkan sesebuah negara. Kita dah boleh lihat kerajaan Soekarno berapa puluh tahun jatuh kerana rasuah. Kerajaan India dan Malaysia, sebuah kerajaan yang lama 60 tahun juga hampir jatuh kerana agenda rasuah ini. Dalam Perikatan Nasional sendiri, adakah dia bersih dari rasuah setakat ini? Okey. Kerana usaha pengurusi Perikatan Nasional untuk memperkasakan anti rasuah ni, saya melihat dan kita telah berikrar, maka kita kena patuh pada apa yang kita ikrarkan. InsyaAllah saya berkeyakinan penuh terhadap calon-calon di bawah Perikatan Nasional komited juga dengan ikrar yang mereka telah janjikan kepada rakyat. Itu bukan sekadar satu gimmick, Puan? Bukan sekadar gimmick.
Ya. Sebab kalau kita masih lagi dibelenggu dengan rasuah, agenda untuk memandu rakyat, agenda untuk melihat pembangunan yang menyeluruh tu pasti terencat. Pasti terganggu. Bukan apa saya tanya ni sebab kita melihat ada wakil rakyat yang dengan mudah melompat parti atau macam di Melaka sendirilah, hanya kerana 4 orang calon yang melompat, dia tak masuk mana-mana parti sehinggalah pilihan raya diadakan, menyebabkan kerajaan negeri Melaka ini jatuh. Ya, jadi puan sendiri bagaimana? Adakah puan melihat melompat parti ini sebagai sesuatu yang patut dibenteras dan perlu satu akta untuk menghalang mana-mana wakil rakyat daripada mengubah kesetiaan dia sewenang-wenangnya? Ya. Kalau soal melompat-lompat ni, Saudara Khairul, saya fikir mereka pun bertanding sudah matang. Jadi mereka faham mereka diangkat bertanding tu kerana apa. Jadi terpulang pada mereka. Tapi saya fikir gerakan masa untuk melompat itu yang sehinggakan pembawaran DUN di Melaka berlaku, memang kita amat kesal. Kerana waktu itu Melaka masih lagi berdepan dengan fasa 2. Rakyat pun masih lagi belum dapat catch up lagi soal ekonomi mereka, dan ada pula tindakan sebegini sehingga jatuhnya kerajaan negeri Melaka. Maka agenda nak baik pulih ekonomi rakyat tu tak dapat diteruskan, terganggu oleh pilihan raya ini. Jadi saya amat kesal lah dengan tindakan keempat-empat adun tersebut. Cuma kalau kita tak menghalang demokrasi, inilah namanya demokrasi. Betul lah. Kalau mereka nak melompat, itu keputusan mereka. Tapi apapun, rakyat boleh menilai. Betul. Dan mungkin kita boleh lihat dua calon tersebut pun bertanding semula, dan kita boleh lihatlah sokongan rakyat pula bagaimana, sama ada menerima hasil lompatan mereka ataupun menolak hasil lompatan mereka. Sama-sama kita lihat pada 20 hari bulan nanti. Sama-sama kita lihat, betul. Okey puan, saya nak tanya tentang kerjasama Bersatu dan PAS. Adakah solid kerjasama itu atau semata-mata hanya untuk berkuasa? Sebelum ni, sebab saya tanya ni, sebelum ni kita lihat UMNO dan PAS mempunyai satu kesepahaman lebih awal dan mereka mahu muafakat nasional, tapi akhirnya berpecah. Dan begitu juga BN dan PN mengadakan satu kerjasama, tapi akhirnya di PRN Melaka ni dilihat sebagai satu tempat untuk menguji kekuatan masing-masing. PAS dengan Bersatu bagaimana di sini di DUN RIM ini? Okey. Kita memang diakui di sini pun juga pergerakan PAS bersama UMNO lebih awal. Tetapi sampai saat akhir pun kita bersatu mengalu-alukan perpaduan ummah, yang mana kita sedia berunding dengan pihak UMNO. Namun apabila kata putus telah dimuktamadkan oleh pengurusi UMNO, Presiden UMNO sendiri, jadi kita akurlah. Dah orang tak nak, macam mana kan? Jadi dari segi kerjasama PAS dengan Bersatu di kawasan DUN RIM ni, kita memang bergerak bersama. Malah di setiap kita punya bilik gerakan, kita organisasi kita bersama-sama, sama-sama pasang bendera, sama-sama mempromosikan Perikatan Nasional. Jadi pada saya, kita tak ada keraguan lah tentang bagaimana bentuk kerjasama. Memang kita daripada awal bersama-sama. Bahkan semasa turun padang membantu masyarakat agihan bakul prihatin, kita bersama-sama. Yang pentingnya matlamat nak bantu masyarakat. Right. Okey, politik dah habis. Saya nak tanya puan kepada pribadi, adakah menjadi wakil rakyat itu memang impian puan sebagai seorang ahli politik? Okey, secara jujurnya, saya tidak pernah terfikir saya akan terlibat dalam bidang politik ini secara serius. Kerana walaupun saya mempunyai latar belakang keluarga, contohnya Aziz Tapa, arwah Aziz Tapa bukanlah orang jauh daripada saya. Dia pangkat Odang jugalah. Dan Dira Abu Zahar tersebut juga, sebab kami sama-sama berasal, bapak saya orang Kampung Rim dan emak dia orang Kampung Rim. Kami sebenarnya bersaudara. Rumah emaknya adalah bersebelahan dengan rumah nenek saya di Kampung Rim. Ini pertarungan antara saudara dan jiran ke ni puan? Samalah, lebih kurang ayahnya ya. Okay, Jadi yalah, mungkin rancangan untuk menjatuhkan kleptokrat sewaktu 2018 yang menggerakkan saya supaya saya sama-sama terlibat. Sama-sama terlibat dalam politik. Kerana bagi saya, politik bukanlah sesuatu yang kotor, malah wajib. Sebab kalau pemimpin yang baik tidak mengisinya,
maka si penjahat-penjahatlah yang akan berada dalam politik dan membantu masyarakat ni dikuasai oleh orang-orang jahat. Itulah sebenarnya yang sebagai mungkin orang dah dewasa kita nampak sebegitulah. Wajib sebenarnya kita bersama-sama. Di sini tak ada serangan peribadi ya Puan? Tak ada. Tak ada, masih lagi tak ada ya. Itu persaingan antara keluarga, jiran tak ada. Sebab Malah, masih sebelum ni saya macam-macam juga dengar sebab media sosial telah digunakan untuk menjadi medan untuk melemparkan persepsi yang negatif untuk menjatuhkan lawan. Tidak. Di sini tak ada. Saya tak ada melihat tu. Malah saya ketika bertembung dengan lawan saya, sama ada Perasan ataupun Dira, di mana-mana pun kita boleh duduk bersama. Dan pagi tadi pun ketika undi polis di Balai Polis Sempang Bekong, saya sempat bergambar bersama, bertanya, bertukar-tukar pendapat bersama. Tak ada masalah pada situlah. Dan kita pun kalau boleh nak elakkan politik yang cemuh-mencemuh. Betul. Sebab rakyat pun sudah muak. Kalau kita saling bergaduh, rakyat pun, saya takut rakyat nanti tak keluar mengundi. Jadi orang pun takut dengan COVID kan. Lepas tu ini pula. Okey Puan, mungkin soalan kedua terakhir saya, kenapa Bersatu, kenapa tidak UMNO, kenapa tidak PAS atau kenapa tidak DAP? Sebab DAP ni pun ramai juga orang Melayu telah menyertai parti ini. Kenapa Bersatu? Kenapa Bersatu? Okey. Adalah hasrat utama Presiden parti kita yang berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin untuk melihat Bersatu berkembang jauh, bukan sekadar berpolitik masuk pilihan raya, jauh lebih besar pada itu untuk melihat Bersatu boleh menggantikan UMNO di masa akan datang. Kerana ada perjuangan kita sama dan kita melihat kepimpinan presiden ni memang nak mengotakan janji, menentang korupsi, menentang kleptokrat, dan dia buktikan dengan kata-kata dia. Jadi saya fikir Melayu yang sekarang lebih bijak pandai, mahukan kepimpinan yang sebegitu, bukan sekadar pandai beragama, alim, warak dan sebagainya, tapi jauh dari itu dia mengotakan janji. Alright, last sekali pesanan Puan kepada pengundi. Mungkin Puan boleh cakap kepada ni. Okey. Mungkin Puan boleh buka penutup mulut tu supaya pengundi boleh kenal. Okey. InsyaAllah boleh kenal. Okey. Okey, ucapan. Penutup kita, pesanan kepada mereka. Okey, tentulah harapan saya mahu melihat orang-orang pengundi di bawah kawasan N25 Don Dream memberi saya kepercayaan serta mandat sepenuhnya untuk memilih saya sebagai wakil rakyat akan datang di bawah Don Dream. InsyaAllah saya bukan saja nak berjanji, tapi saya telah melakukan beberapa perkara yang saya boleh bantu. Jadi saya mohon undilah calon 01 Azalina Abdul Rahman. Alright, dengan kata kita itu kita tutup perbualan kita pagi ini. Terima kasih Puan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.